geng. So dalam video kali ni kita nak cerita sikit tentang Apple iPhone 8. So let's go. Okay guys, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. So dalam video kali ni kita nak buat review iPhone 8 pada tahun 2021 ni. Masih berbaloi ataupun masih okey lagi ke iPhone 8 ni? Untuk pengetahuan korang, bagi aku iPhone yang masih boleh digunakan dan iPhone yang paling murah korang boleh dapat sebenarnya adalah iPhone 8 ni lah. iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus, kedua pun okey. Tapi kenapa aku pilih iPhone 8? Sebab iPhone 8 ni adalah iPhone yang paling murah yang korang boleh dapatkan untuk masa sekarang ni. Okay lah, macam biasa kita akan review iPhone 8 ni dari segi beberapa kategori, daripada segi harga dia, dari segi kamera dia, dari segi build quality dan design dia, dari segi performance dia okey ke tak okey, dan secara keseluruhannya nak kamera dia apa semua kita akan ceritakan dalam video kali ini. Okay, first kita cerita benda yang paling penting untuk rakyat Malaysia ni, iaitu harga untuk iPhone 8 ni. So untuk iPhone 8 ni korang boleh dapatkan pada tanda harga RM688 daripada kedai cheaper untuk saiz yang 64GB ataupun RM838 untuk saiz per 256GB. So kalau mana yang nak pakai saiz besar tu, better ambil yang saiz 256 lah. Untuk aku ni aku ambil yang 64GB je sebab aku pun tak pakai iPhone 8 ni banyak sangat, dan tujuan aku beli ni adalah more untuk review dan gunalah. Aku dah gunakan dalam 2 minggu lebih iPhone 8 ni sebenarnya sebagai daily driver aku. So apa pendapat aku masa aku gunakan iPhone 8 ni? Untuk cerita pasal tu, kita kena cerita pasal display dan skrin dia dulu. So display dia adalah display IPS LCD yang mana korang tengok kat sini, yang memang cerah dan cantik. So macam korang tahu, Apple memang buat IPS LCD yang paling cantik pada kelas dia, yang dipanggil Retina display lah. So dia punya kecerahan tu sehingga 625 nits macam korang tengok kat sini. Kecerahan dia tu memang tak ada masalah, dan waktu menggunakan iPhone ni dekat bawah matahari ke dekat keadaan yang cerah pun aku tak ada masalah pun gunakan iPhone ni. Punya kecerahan tu memang sangat-sangat okey. Macam korang tengok dekat sini, dia punya kecerahan ni pun baru separuh je. Kalau aku maxkan brightness dia tu, memang sangat-sangat cerah kan. Right. Dari segi design dan build quality dia pula, kalau tengok kat belakang ni, actually dia diperbuat daripada kaca yang overall finish dia adalah glossy lah, dan dia punya logo dekat atas satu dan ada iPhone kat bawah ni. Kalau korang tengok, dia macam iPhone 10 lah dia punya belakang ni, ataupun macam 10R sebab ada satu je kan. Tapi saiz dia tu adalah saiz yang kecil kalau comparekan dengan 10R. Tapi kalau bila kita pusingkan kat bahagian depan dia ni, adalah design iPhone yang lama yang ada power button dekat tengah ni. Saiz display dia tu agak kecil pada saiz 4.7 inci, dan dia ada bezel yang besar atas dan bawah, dan honestly design ni memang outdated sikit. Tapi saiz dia tu saiz phone yang compact dan saiz phone yang kecil, dan kepada mereka yang memang nak pakai iPhone yang kecil, yang mudah bawa ke mana-mana, yang masuk dalam poket, bagi aku iPhone 8 ni sangat-sangat okey. Okay, macam mana pula dia punya performance dia? Okay, overall performance dia waktu aku pakaikan iPhone 8 ni, dia pakai chip Apple A11 Bionic yang mana saiz 10nm punya teknologi. Walaupun chip tu dah agak lama juga, pada tahun 2017 tu dia keluarkan, tapi overall experience masa aku pakai iPhone 8 ni, aku tak ada masalah isu pasal lagging sebab aku guna casually lah. Aku tak adalah guna berat-berat untuk main game Genshin Impact ke, tak adalah. So kalau mungkin untuk main gaming yang berat-berat tu tak sesuai sangat, tapi kalau untuk casual user, untuk guna tengok email, untuk baca komik, baca manga, tengok YouTube, benda-benda basic kita pakai untuk Instagram, Facebook dan sebagainya, memang tak ada isu untuk iPhone 8 ni sebenarnya. Dari segi memori dia pula, dia dibekalkan dengan 2GB RAM untuk semua model lah, sama ada saiz 64GB ke 256GB ke, semua 2GB RAM. Dan pada pendapat aku, penggunaan dia tu, experience feel dia tu macam dekat lah dengan iPhone 11 Pro yang aku pakai ni. Kalau korang tengok pun memang sama sajalah, sebab kita pakai iOS, dua-dua pun sama sajalah. So experience overall dia, aku tak ada rasa pelik ataupun janggal pakai iPhone 8 ni. Cuma beza dia kat sini adalah dia punya notification dia tu korang kena swipe up. Kalau comparekan dengan phone yang terbaru yang macam ni, korang kena swipe daripada atas untuk dapat masuk ke notification panel ataupun control center dia. Kalau dekat sini, korang kena swipe up untuk dapatkan control center dia. Yang itulah beza dia. Dan juga kat sini ada satu power button yang mana kita boleh digunakan lah untuk back apa semua kan. Macam yang ni dia tak ada power button, dia guna semua all gesture lah. So itu beza dia yang memang ketara lah. Dan juga phone ni dia tak ada Face ID, kita terpaksa gunakan dia punya power button menggunakan fingerprint ID. So overall bagi aku fingerprint ID tu macam rasa selamat lagi lah. Cuma memang Face ID pun selamat juga,
Tapi rasa macam kita guna fingerprint kita untuk buka tu rasa nostalgic macam iPhone lama lah. So macam mana pula dengan kamera dia? Macam korang tahulah kamera dia untuk bahagian depan memang kurang sikit. Macam aku tunjuk dekat sini. Untuk selfie pakai kamera iPhone 8 ni memang kurang menarik, kurang cantik sangat. Dia punya color tu okey, cuma dia punya resolusi tu kurang cantik. Tapi gambar tu boleh digunakan, tak ada masalah. Dan kamera depan dia actually boleh tangkap video sampai 1080p dan boleh digunakan lah pada pendapat aku. Bukanlah kamera yang paling cantik untuk video juga, tapi boleh digunakan. Dari segi kamera belakang dia pula, pada pendapat aku untuk tahun 2021 ni, kamera belakang dia tu agak so-so je sebenarnya. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab pemprosesan dia tu adalah pemprosesan Apple punya chip yang lama. Jadi gambar yang dihasilkan tu biasa-biasa sajalah. Dia bukanlah gambar yang paling cantik yang korang boleh dapat untuk iPhone. Tapi gambar tu boleh digunakan. Tapi kalau korang nak comparekan iPhone 8 dengan iPhone XR punya gambar, memang iPhone XR punya gambar lebih lawa lah daripada iPhone 8 ni. So untuk kamera dia, bagi aku biasa-biasa. Dari segi depan ke belakang ke biasa-biasa saja. Untuk orang yang tak kisah sangat pasal kamera, iPhone 8 ni okey saja kamera dia pada pendapat aku. Dan last but not least, dari segi bateri dia. So bateri yang diberikan adalah 1821 mAh, yang mana agak sederhana lah bagi aku. Untuk satu hari penggunaan tu, kalau casual user macam aku memang tak ada masalah. Tapi memang tiap-tiap hari kena charge lah. Dia tak boleh lebih pada 2 hari punya phone tu, memang tak lah. Tapi jangan risau sebab dia ada fast charging juga. Dia support sehingga 15 watt fast charging. Dan juga dia ada key wireless charging dekat belakang dia kalau korang ada wireless lah. Tapi dia boleh gunakan fast charger. Kalau mana yang ada fast charger Apple tu boleh guna untuk guna fast charging. So memang okey lah kalau compare dengan iPhone 7 yang tak ada sangat. Bagi aku iPhone 8 ni memang sangat-sangat okey. So macam mana pula kesimpulan dia yang aku nak cerita kat sini? So overall dia, aku nak kata yang sebenarnya iPhone 8 ni memang sangat-sangat berbaloi dan memang sangat-sangat boleh digunakan lagi pada tahun 2021 ni. Kalau mana mereka yang tak pentingkan sangat kamera pada iPhone dan nak guna iPhone yang paling murah dan masih boleh digunakan, korang boleh check out dan cuba guna iPhone 8. Memang design dia sedikit outdated dan kamera dia tak berapa cantik sangat. Tapi untuk tanda harga dia tu, yang aku beli pada tanda harga 600 lebih dekat 700, aku rasa sangat-sangat okey lah. Tapi kalau korang ada rezeki lebih sikit, kalau korang boleh top up duit sikit, aku suggest korang go for iPhone XR ataupun iPhone XS, yang mana screen dia lebih baik, gambar, video dan foto yang dihasilkan pun lebih cantik lah. So itulah sedikit sebanyak review aku untuk iPhone 8 pada tahun 2021. Aku harap video ni bermanfaat dan membantu untuk siapa yang berminat nak beli iPhone 8. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Azkar Tech. Okay guys, sekian saya Adam daripada Azkar Tech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.